Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni kita cerita pasal komik. Okay guys, baru-baru ni saya ada menjadi juri untuk sebuah pertandingan melukis komik. Semasa saya menjurikan komik-komik tu, bukan saya seorang lah, ada beberapa lagi juri-juri lain. Saya menemui masalah bukan masalah saya, tapi masalah pelukis-pelukis komik baru. Apa kesalahan-kesalahan yang dibuat. Rata-rata yang menghantar ke pertandingan tu amatur lah kebanyakannya, tapi ada juga yang bagus-bagus. Sebenarnya saya pernah cakap sebelum ni, dalam melukis komik ni tak ada betul dan salah, pasal benda art ni sangat subjektif kan. Dia tak ada sesuatu yang utamat. Tapi benda ni saya akan ceritakan dari sudut pemahaman saya, apa yang saya rasa betul dan apa yang saya rasa tak betul atau kurang betul. Okey, antara kesalahan yang saya nampak kalau budak-budak yang baru nak melukis komik ni, diorang selalu buat adalah okey, sebelum tu perkara ni benda biasa. Bukan saya nak kata benda ni sesuatu yang buruk atau sebab yalah, pelukis baru yang baru nak buat komik memang akan melakukan kesalahan. So saya di sini ni nak lebih kurang nak membantu mempercepatkan proses anda untuk lebih cepat faham tentang ilmu komik. Mungkin tak menyeluruh lah, saya akan cerita secara ringkas je. Tapi antara perkara-perkara besar yang saya nampak masalah dalam pelukis-pelukis baru ni adalah salah satunya rekaan watak. Saya tahu ramai sekarang ni yang suka dengan anime, manga, style-style macam tu daripada Korea punya komik, lelaki-lelaki yang kacak, perempuan-perempuan yang cantik, lukisan style macam tu, saya faham. Saya tak kata tu salah, tapi banyak yang saya jumpa mereka terlalu cenderung nak lukis watak perempuan cantik, lelaki cantik, sampai diorang gagal nak membezakan watak lelaki dan perempuan. Saya baca komik-komik tu, kalau dia tak ceritakan dalam teks, saya tak tahu yang itu lelaki. Ada satu tu saya ingatkan itu watak mak dia, rupanya itu abang. Dan okey, lagi satu, watak dilukis semua sama lebih kurang. Dia akan jadi lagi bermasalah bila saya judge tu, banyak yang cerita pasal budak sekolah. Bila watak-wataknya watak perempuan dan semua bertudung, saya jadi confused. Watak-watak ni siapa, ni siapa? Kalau dia tak sebut nama, so saya tak tahu nak bezakan. So itu dia, banyak watak yang dilukis sama. Kalau lelaki mungkin style rambut lain lah, tapi yang saya jurikan tu pun watak-watak lelaki dia pun rambut sama, lebih kurang sama. Mungkin ada sengit sikit, bentuk dia tu je lah lain, kat depan ni lain sikit. Tapi kalau kita tengok sekali imbas memang sama. So benda ni tak bagus, sebab bila orang baca dia akan confuse. Satu benda yang prinsip saya, satu benda yang kita kena elakkan kalau kita melukis komik ialah membuat pembaca kita confuse dengan cerita kita. Itu adalah satu kesalahan besar. Sebab kita, selain kita kena melukis dengan cantik, dengan penceritaan yang bagus, satu benda lagi kita kena buat untuk pembaca kita, memberi keselesaan kepada diorang ketika membaca. Kita jangan buat benda yang pelik-pelik, macam susunan panel yang terlalu fancy, susunan dialog yang tak tahu kat mana hujung pangkalnya, siapa berdialog dulu, siapa berdialog kemudian. Itu semua penting. Susunan tu sebenarnya memang ada sistem dia sendiri supaya bacaan kita macam tu. Kadang-kadang kesalahan yang selalu orang baru buat, dan ada juga orang lama pun masih buat dialog tu. Kalau kita baca dari kiri kan, kita baca Rumi dari kiri ke kanan, orang yang watak belah kiri ni dan orang belah kanan ni, dialognya tu dah bertukar.
Orang yang patutnya orang sini cakap dulu, tapi orang sini jawab. Tapi soalan tu dah bermula daripada belah sini dan jawapan daripada belah sini. Kita akan baca jawapan dulu, baru kita baca soalan. Kita tetap akan faham sebab kita akan baca soalan tu kemudian. Tapi flow cerita tu dah diganggu dengan benda-benda macam tu, benda-benda remeh yang boleh dielakkan sebenarnya. Dan antara lainnya, terlalu, saya rasa macam satu benda yang budak-budak baru tak berapa faham adalah established shot. Macam bermula satu komik tu, kita kena ada satu established shot. Shot mungkin satu panel yang agak besar, kita nak establish tu maksudnya kita nak bagi tahu dekat mana lokasi tu berlaku. Lepas tu kalau kita nak masuk kepada medium shot atau close up ke apa, kita dah tahu watak tu berada di mana. So dah kita boleh bayangkan. Lepas tu kalau belakang tu tak ada background sangat pun tak apa, sebab kita dah tahu yang situasi tu berada di mana. Ini kadang-kadang saya baca terus babak panel pertama dah terus close up atau medium shot, dah terus dekat. Saya tak tahu ni dekat mana, background dia pun tak jelas apa semua. So benda tu memang penting untuk korang buat dan korang kena establish. Sebab melukis komik ni bukan sekadar melukis cantik, bukan setakat melukis watak yang kacak, watak perempuan yang cantik dengan story yang bagus. Korang kena faham juga macam mana nak mengatur plot, nak menyusun babak ke babak supaya orang lebih faham. Kadang-kadang kita melukis komik, kita tanpa kita fikirkan orang yang tak faham, orang yang tak tahu cerita apa yang kita nak buat, kita akan buat ikut kefahaman kita. Sebab kita dah tahu cerita tu, bila kita baca balik memang kita akan faham sebab kita yang punya idea. Tapi orang yang tak tahu, orang yang tak tahu idea cerita tu apa, baca kadang-kadang dia akan keliru. Cerita pasal apa ni sebenarnya? Sebab kita melukis shock sendiri, kita je yang faham. So kalau kita nak buat komik, kita nak menyampaikan sesuatu cerita, kita kena letakkan diri kita di tempat pembaca yang tak tahu cerita ni pasal apa. Okey, satu lagi, terlalu banyak close up shot. Mungkin terlalu nak menunjukkan watak tu kacak ke, cantik ke, atau malas nak lukis background ke, atau malas nak lukis full figure. Sebab kadang-kadang kita ada sebahagian dalam penceritaan tu kita kena ada menunjukkan full shot, full figure, watak tu lukis penuh. Jangan lukis paruh je all the way, jangan lukis close up je all the way. Janganlah terlalu malas. Kita kena kalau kita tengok filem, kita cuba tengok filem atau drama ke apa, cuba bayangkan filem tu semua close up sampai sudah. Best ke? Tak best kan? Mungkinlah mudah untuk kita yang melukis, tapi benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Pada saya tu adalah satu kesalahan dalam lukis komik. Sama juga kalau kita buat satu loose komik atau komik semuka kan. Saya pernah belajar benda ni daripada Adi Al-Hadi, seorang orang lama dekat Gila-Gila. So sampai sekarang saya masih gunakan treatment yang dia bagi kepada saya tu. Walaupun saya rasa benda ni tak semestinya, macam saya kata tadi, adalah muktamad, boleh je buat cara lain. Tapi saya rasa cara dia tu adalah cara yang betul pada saya, paling betul. Melukis satu loose komik, permulaan dia kena full, wataknya full, nampak background, nampak wataknya keseluruhan, just untuk establish semua biar orang nampak. Lepas tu nak masuk close up atau nak masuk medium shot pun boleh. Dan katakan ada 5-6 panel dalam satu loose tu kan. Dan yang terakhir, punchline dia pun kena full, nampak semua. So kalau nampak separuh-separuh, atau pada saya itu adalah cara yang kurang betul lah. Pasal bila kita dah letakkan full punya panel last tu, nampak full body apa semua, dekat situ kita dah tahu cerita tu dah habis. Kalau kita letak separuh atau badan separuh, kita nampak benda tu macam belum habis. Dan kalau kita nak sampaikan punchline pun, memang saya rasa akan kurang.
kurang sampai. Kalau kita buat full tu saya rasa lebih tepat. So pada saya template untuk melukis treatment untuk melukis komik loose, komik semuka, iaitu komik lawak lah selalunya. First panel dengan last panel kena full. Itu saja. Dan okey, saya rasa sampai sini saja dulu. Saya kongsi tips untuk melukis komik. Melukis komik ni banyak ilmunya. So bukan setakat melukis, bukan setakat pandai melukis, bukan melukis cantik. Terlalu banyak benda yang kena dipelajari. Dan macam saya kata tadi, antara benda yang penting dalam melukis komik dan menjadi pelukis komik adalah memberi keselesaan kepada pembaca anda. Satu contoh sebelum kita berakhir, komik yang unggul, komik Dragon Ball. Korang boleh refer komik ni. Walaupun masa korang baca, korang rasa, saya lah at least, masa saya baca saya rasa macam action dia memang kau padu. Macam macam movement dia semua macam hidup. Tapi bila kita tengok balik, panel dia semua panel-panel yang konservatif, panel-panel yang biasa, tak ada fancy punya panel. Semua panel biasa. Kalau ada pun saya ingat panel saya ingat itu sikit-sikit je. Tapi cara dia olah scene dan babak ke babak tu yang penting, dan cara dia menyusun dialog tu semua. Dragon Ball tu adalah satu contoh yang korang boleh refer dan korang boleh jadikan kitab korang lah kalau korang nak buat komik. Komik yang berkesan, menyampaikan cerita dan memberi impact. Okay guys, sampai sini saja dulu saya berkongsi. Mohon maaf kalau ada yang terasa. Macam saya kata tadi, sebenarnya melukis komik ni adalah subjektif. Yang tadi tu kalau saya kata adalah cara yang salah, adalah menurut saya saja. Okay, Assalamualaikum, peace out.